Kok bisa pastian boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat hadirin hadirat, ayah ibu-ibu yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Nah, kita sambung kuliah kita tuan-tuan dan kita tibian fi adab hamalatul Quran. Kita sampai di muka surat 150. Nah, 150. Kita masih lagi dalam bab permasalahan khatam Quran. Tapi doa khatam Quran. Nama dari pergi Fadil. Baik. Tadi tak ada apa tuan-tuan sebab dia doa aja. Doa. Kita baca doa lepas tu kita tengok makna aja. Nampak tu. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Nah, kata musannif, nah, ketika membaca doa-doa tadi yang berkaitan dengan para pemimpin, dia boleh menambah. Kita baca dah tuan-tuan minggu sudah bagaimana Imam Nawawi dia bawa satu doa khatam Quran. Dan dalam doa tersebut tuan-tuan terdapat doa untuk pemimpin-pemimpin kita, supaya Allah bukakan hati mereka, kan, memberi keadilan, memberi kekuatan kepada mereka dalam pemerintahan mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab implikasinya besar. Kalau adil seseorang pemimpin itu, kan, dan menuruti atas syariat Allah, maka sesungguhnya yang dipimpinnya kita adalah akan mendapat keadilan dengan sebaik-baiknya, akan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia memerintah dengan penuh kezaliman tuan-tuan, maka sesungguhnya kita akan penuh penderitaan. Sebab tu salah satu Imam Nawawi memasukkan doa terhadap pemimpin. Dan kata Imam Nawawi lagi, dia kata bila kita baca doa terhadap para pemimpin, maka kita boleh tambah lagi doa. Tambah lagi doa seperti mana Allahumma hmi nafsahu wa biladahu wa sun atba'ahu wa ajnadahu وانصره على الأعداء الدين وسائر المخالفين ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات وزد الإسلام بسببه ظهورا وعزه ورعيته إعزازا باهرا اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرقص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم واقض ديونهم وعافي مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيابتهم وقلل أسراهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق وجعلنا منهم اللهم اجعل آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكرات مجتنبين له محافظين على حدودك دائمين على طاعتك متناصفين متناصحنا اللهم انصرهم في أقوالهم وأفعالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. Ini doa yang Imam Nawawi kata kita boleh tambah. Ataupun doa-doa yang lain tuan-tuan. Doa-doa. Kita ada baca doa khatam Quran ni hal.
belakang mushaf lah kan. Allahumma arhamna bil Quran. Kan kita dah baca itulah sampai habis lah kan. Ni kita tengok panjang ni Ustaz. Nah, dia mana-mana doa pun. Yang penting dia doa tadi, kita tengok kefahaman doa tadi. Nah, baik. Apa artinya tuan-tuan? Terjemahannya ya tuan-tuan, ya Allah lindungilah diri dan negaranya. No? Kita minta kepada Allah lindungi diri para pemimpin tadi ni dan juga negara dia. No? Minta macam tu. Jangan duk minta bala. Jangan minta jahanam orang, tak baik tuan-tuan. No? Minta dengan Allah, Allah bagi hidayah. Kalau Allah menjahanamkan dia tuan-tuan dengan bala sekali dengan kita pun kena. No? Tetapi kalau Allah kita minta kebaikan untuk pemimpin kita, manfaat kebaikan itu akan bagi kepada kita tuan-tuan. Sebab tu hati kita ni jangan jadi satu pendendam, no? Jangan jadi keras tuan-tuan. Kita ni kalau boleh sesama Islam ni kita berkasih sayang. Nah, berkasih sayang. Nah, baik. Kemudian kita kata maknanya lagi peliharalah para pengikut dan tenteranya. Nah, pelihara. Allah pelihara pengikut kita, pengikutnya. Nah, dan juga tentera-tenteranya. Bantulah dia memerangi musuh-musuh agama dan golongan pemerintah. Kita minta Allah bantu dia dalam membasmi musuh-musuh agama Islam, musuh-musuh agama Allah, dan juga golongan-golongan penentang. Duk tak duk tuan-tuan pergi tentang. Ni lagi tuan-tuan kata politik pula dah. Saya baca maksud ni tak kata ni baca dah letak masuk PRU 15 tak ada tuan-tuan. Niat baca ni ya tuan-tuan. Kita minta kat siapa-siapa pula. Kat siapa-siapa pula. Gitu. Kemudian menzahirkan kebaikan dan pelbagai kebajikan. Tambahkanlah kekuatan pada Islam dengan sebabnya dan berikanlah kemuliaan yang hebat kepadanya serta rakyatnya. Tuan-tuan. Minta. Kalau kita ada pemimpin dengan kepimpinan dia tuan-tuan menjadikan Islam itu sebagai yang kuat, maka kita berdoa untuk kebaikan untuk dia. Kalau dia pimpin agama kita ni Allah, musuh dia buat jejak gitu ya. Tak boleh tuan-tuan. Jadi kita doakanlah pemimpin yang boleh memberi mengagungkan ataupun agama Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan. Tak kira lah siapa pun tuan-tuan. Dia tak kira mic A ke B C ke. Yang penting dia memelihara agama Allah Azza wa Jalla ni tuan-tuan. Baik. Kemudian katanya lagi, ya Allah elokkanlah keadaan kaum muslimin. Ni elokkanlah kaum muslimin ni tuan-tuan. Kita minta doa sentiasa. Sebab hari ni tuan-tuan, salah satu fitnah ni tuan-tuan, orang Islam rajin berkelahi antara satu sama lain. Perbalahan sikit saja pun Allah balah sampai 4, 5, 6 tahun. Ustaz sikit saja kan? Sikit saja. Allahu akbar. Okey, bunyi kucing rumah sebelah pun berkelahi. Tak ada apa nak berkelahi dengan orang tuan-tuan. Kita berkelahi, kucing kita berkelahi. Jadi kita minta doa dekat Allah. Ni kita dalam doa ni tuan-tuan. Kemudian rendahkanlah harga barangan mereka. Ni dia habaq ni. Dia kata, tu wa qallil asrarahum, dia kata, wa arqis as'arahum. Murahkan. Barang kuih mahal lah ni siap baiklah tuan-tuan, tak motong getah lah. Tak motong getah. Hak motong getah lah ni alhamdulillah. Tapi kuih getah tak apa dah lah, daun muda lah ni. Allahu akbar. Tak apa. Kemudian jadikanlah mereka aman dalam negara mereka. Jadikanlah keamanan dalam negara mereka tuan-tuan. Minta aman. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mudah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita aku di sini tuan-tuan. Tahun 2000, saya ada berjumpa dengan satu orang. Masa tu dia pergi ke belah mana tu? Tantan dia kata. Dia kata pada masa tu tuan-tuan, walaupun negara hak yang kan dia bekas Soviet Ustaz, dia telah lama lah kemerdekaan. Merdeka tu lama, tetapi fahaman komunis tu masih ada lagi. Dia kata nak semayang ni, dia kata semayang di masjid ni tuan-tuan, waktu semayang Jumaat saya dibenarkan, semayang waktu tak dibenarkan. Sampai dia tengok, dia kata dia tentera tu sepak, dia kata sepak orang tengah semayang asap tu.
Sampai tahu tuan-tuan. Allah dia cerita tuan-tuan, dia cerita dekat saya. Saya dengar gitulah. Kita tak tahu lah, tak nampak kan. Kita kata di Malaysia ni tak ada orang nak. Bahkan orang tak pergi semayang. Kan? Kita buat masjid besar-besar, tak ada. Tak ada. Kita paklong pasal apa tapi Allah tak ada Ustaz. Tak ada, sibuk tu. Sibuk. Kan? Sibuk tak ada. Tuan-tuan, yang Allah Taala beri kelapangan ni boleh main mengaji, boleh main alhamdulillah tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu ni boleh main mengaji kan, boleh main. Orang lain Allah tak bagi kesempatan. Orang ni sebab orang ni sibuk. Tanyalah sibuk. Pasal apa tak main? Sibuk, tak ada. Awak pasal apa? Allah, anak-anak lah. Kita pun ada anak lah. Tanya anak korang, 2 orang. Kita 10 dan main. Kan? Kita tanya buat apa lah ni? Duk buat bendang, palung, buat seralung. Tak ada. Kita pun buat bendang, 70 seralung. Dan. Main dan. Itulah kata, dia mungkin Allah Ta'ala sibukkan dia. Kemudian Allah beri kelapangan kepada kita. Kan? Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kelapangan kepada kita. Kan? Tak ada orang lain ni tak ada. Kata bila ke mana pun tak ada, saya tak ada. Tak ada semua. Tak ada. Tapi pergi tengok bola dan. Tengok bola dan. Kita dan tengok bola lah. Kita heran. Mungkin Allah bagi kelapangan dia untuk tengok bola, kita tak ada, tuan-tuan. Jangan kata apalah tuan-tuan. Jangan kata apalah kita. Masing-masing lah Allah Ta'ala bagi kelapangan. Cuma bila Allah Ta'ala bagi kelapangan kepada kita untuk melakukan kebaikan, sesungguhnya syukurlah kepada Allah. Syukur sangat-sangat. Bukan senang tuan-tuan nak lapang ni Allah. Gitu. Tak semua orang dapat nikmat kelapangan. Faraghaka qabla syughliq. Kan Nabi suruh kita rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidup sebelum mati. Kesempatan hidup ni tuan-tuan, gunakanlah sebaik mungkin untuk beramal soleh. Bawa bekalan untuk berjumpa dengan Allah. Kematian akan datang bila-bila masa. Tanpa beritahu kita bila. Tanpa beritahu kita bila. Kan? Kita dengar kematian semua. Malam tu minggu lepas tu Haji, balik nak balik ke Changlun lah, tengok aksiden dekat Asun tu. Katanya orang kampung anak Kampung Gelam. Rumah dia tu dekat dengan surau sebelah, dekat dengan rumah saya tu. Dekat je lah. Masa saya mai tu tak ada lagi. Masa balik tu tengok trailer, dia kata mati tang tu. Malam ni pun buat tahlil lagi di surau tu. Anak jemaah sini. Alhamdulillah. Mak dia duduk sana, lapi-lapi Langkawi kan. Kenal lah saya tu. Kata, ya Allah, budak yang bagus. Kita duduk nampak lalu hari-hari ke rumah kita duduk kerja kan. Jepam lah, budak kerja Jepam kan. Allah. Tapi itu dah kematian. Kematian, dia menjemput kita bila-bila masa. Kemarin dulu ada seorang pak menakan, dia duduk main apa, mati. Orang taman satu, mati. Kan? Sebab tu, bila mati saja tuan-tuan, kita akan dihisab. Sebab tu, bila kita Allah bagi waktu hidup ni, kan? Gunakanlah waktu kesempatan untuk kita buat. Kemudian Allah kata apa? Nabi kata lagi, gunakan waktu lapangmu sebelum sibukmu. Kan? Lapang yang kita ada ni, kan? Lapang, nikmat lapang ni cukup besar, tuan-tuan. Kan? Ada orang tu mula, pencin pun dia sibuk. Kita tanya, pencin lah kan? Pencin lah, tapi tak ada masa. Dulu kita tanya sebelum pencin, kita bila nak main mengaji Haji. Nak pencin Ustaz, lepas mengaji ni, insyaAllah lepas pencin ni kita main mengaji. Pencin tak pernah main mengaji pun. Pasal apa? Sibuk, dah berniaga online. Tak ada. Bukan saja saya kata marah pula. Dia dah nak abang kata kesibukan manusia. Kan? Kemudian kaya sebelum miskin. Ada duit tuan-tuan, infak lah. Dekat mana yang kita ada, bagi sedekah jariah. Kan? Bagilah untuk wakaf dan sebagainya. Sekadar yang kita ada tuan-tuan. Untuk bekalan kita. Dan kita mati, dia jadi at-tarikah pusaka. Bila pusaka ni, hak anak-anak lah. Kalau dia ingat kita, dia wakafkan untuk kita buat kebajikan-kebaikan. Kalau dia tak ingat kita, dia tiba je habis. Tiba je habis tuan-tuan. Jadi gunakan kesempatan yang Allah Ta'ala beri untuk buat kebaikan, dia kata. Baik, dia kata. Kemudian dia kata, langsaikanlah hutang mereka, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dalam kalangan mereka. Minta Allah sembuhkan. Penyakit pun banyaklah ni. Minta Allah sembuhkan. Baik, bantulah tentera. Kemudian mana lagi dia kata?
Bantulah tentera mereka, selamatkanlah orang-orang yang berpemergian dalam kalangan mereka. Kurangkanlah tawanan daripada kalangan mereka. Lapangkanlah dada-dada mereka, hilangkanlah kemarahan di hati-hati mereka. Jinakkanlah mereka sesama mereka, masukkan iman dan hikmah ke dalam hati mereka. Nah, tetapkanlah mereka di atas agama Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau baca ni, tuan-tuan dalam khutbah Jumaat ataupun pemimpin mai tahun ni, tuan-tuan, kampung ni bau surau. Dia dengar doa ni, ya Allah. Kan, tamah. Kalau dia faham bahasa Arab lah, kan? Kalau dia tak faham, panjang dia baca. Kita tu baca doa dekat dia tu. Kan dia kata, doa panjang. Kan, kita tu baca doa dekat dia, kebaikan untuk dia. Kalau Arab ni golek kepala Allah. Allah, kan? Sepatutnya bila dengar doa ni, rakyat ni minta untuk dia. Doa waktu khatam Quran pula, kan? Jadi tuan-tuan, tahun ni kalau nak khatam Quran, minta YB. Panggil YB mai Tuan Haji. Mai duduk sini baca. Ustaz baca kod Melayu, Ustaz jangan baca kod Arab. Baca kod Melayu. Baca sambil baca, tengok dia. Allah. Tengok dia. Dia apa? No? Gitu. Dok, kita kena panggil sekali, no, gitu, no. Kita kena buat macam tu. Supaya dia tahu bahawa kita yang dipimpin ini sentiasa mendoakan pemimpin. Kan, supaya mereka tahu. Kan, marah pun marah juga, tetapi Islam mengajak kita mendoakan mereka. No? Gitu. Bolehlah kalau nak jemput. Baik, dia kata. Kemudian dia kata, masukkanlah iman dan hikmah ke dalam hati mereka. Tetapkanlah mereka di atas agama Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah ilham kepada mereka supaya menunaikan janjimu yang telah engkau menterai bersama mereka. Supaya mereka ni menunaikan janji. No? Hari ni banyak orang tak menunaikan janji. Kan? Tapi tak lama dah tuan-tuan. 4, 5, 6 bulan ni akan mai. Dia janji macam-macam benda. Dia janji macam-macam. InsyaAllah lah. Surau Haji Osman ni kita tengok lah kapet merah. Kan? Kita buh 3 kalah pula lepas ni. 3 kalah. Kita pun seronok, alhamdulillah. Ekon dah pergi. Dia bilang ni ekon-ekon semua dia bilang. Bilang tak apa, insyaAllah kita tambah lagi lah. Waktu tu kan, lepas tu, jaga lah. Kan? Pakai tak lah. Kan? Dia mai, dia tengok. Lepas tu sekali tu lah. Kan? Tu yang kadang tuan-tuan janji. No? Janji. Allahu Akbar. No? Dia pun tak tahu kata di depan Allah esok. No? Dia pun akan dipertanggungjawabkan. Ni yang kata pemimpin ni jaga baik-baik ni. Bukan kita nak marah. Makna kata bila kamu nak jadi pemimpin, kamu kena bersedia akan dihadapkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan duk jadilah tuan-tuan. No. Kita jadi pemimpin keluarga pun tak sangar dah kita. Tak sangar. Diri kita pun kita duk fikir. Saya malam tu untuk Ustaz. Dia dengar cerita bab ni hadis. Dia kata setiap anak Adam ni tuan, bila kita dimasukkan ke dalam ni, ke dalam kubur ni, akan dihimpit oleh kubur tuan-tuan. Semua kita. Semua manusia akan kena himpitan. Allah. Kan? Semua akan berasa himpitan kubur. Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan ni, saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ni, kita akan berasa ni. Kita duk baca tu, itu tak boleh tu. Dia jadi takut. Takut ni. Oi, takut tuan-tuan. Tak tahu lah kot tuan-tuan tak takut. Kot tuan-tuan tak takut kan? Saya takut. Kan? Tak tahu lah kot tuan-tuan berani kan? Saya takut memang tu. Allahu Akbar. Tu kita baca suratul Mulk ni tuan-tuan. No, mudah-mudahan. Himpitan tu mungkin himpitan yang mesra. Mudah-mudahan. Seolah-olah kita rasa himpitan yang mesra kot. Mudah-mudahan. Dan tidak lama tuan-tuan. No? Allahu Akbar. Takut tuan-tuan. Bayangkan ni banyak. Kalaulah tak ada malam ni. Himpitan kubur ni. Kita bukan tu. No? Takut tuan-tuan. Dia kata pasti. Semua ni akan ada. Kan? Semua ni pasti akan ada. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tuan-tuan balik fikir tengok. Kan? Tidur. Kita azar orang kata apa nama? Orang tua dulu kata-kata hantu tindih pun tak sanggup menyewa, tak lepas. Allahu Akbar. No. Takut tuan.
Kemudian katanya lagi tuan-tuan, bantulah mereka memerangi musuhmu dan musuh mereka, wahai Tuhan kebenaran. Jadikanlah kami termasuk daripada kalangan mereka, yakni daripada orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, katanya lagi tuan-tuan. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai golongan yang menyuruh kepada ma'ruf sambil melakukannya. Ni kita minta kepada pemimpin ni tuan-tuan. Doa kita dalam khatam Quran ni. Jadikan pemimpin-pemimpin yang ada kepada kita ni, mereka ini sentiasa menyuruh kepada melakukan kebaikan, yakni ketaatan kepada Allah dan sambil melakukannya. Bukan takat mereka suruh tapi mereka yang buat dulu. Ni mulut duk suruh, hati mereka tak buat. Kan? Mailah pakai infak jalan Allah. Mai ni. Dia sekupang tak bagi pun. Kan ni yang masalah tuan-tuan. Sepatutnya kita ni menjadi qudwah, menjadi pemimpin, dia menjadi ikutan kepada orang. Macam kita lah sebagai seorang ayah. Kita suruh anak kita, mai cik, mai semayang. Kita tak nak semayang. Ni, jangan duk pakai seluar panjang, jangan duk pakai seluar pandak ni. Orang tua kata, seluar pandak ni jangan duk pakai. Huduh sangat. Kita duk pakai seluar pendek. Sambil duk minum apa nama? Sepak agar. Oh, tak jadi tuan-tuan. No. Kita ni, ayah ni, kena menjadi contoh kepada anak-anak. Kan? Dari segi ilmunya, akhlaknya, tingkah lakunya, segala-galanya. Menjadi qudwah kepada anak-anak kita. Dan kita melakukan perkara kebaikan supaya dicontohi. Tetapi kalau setakat kita saja bercakap tuan-tuan, kita tidak buat tuan-tuan, maka dia tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Anak kita tengok, bawa sama. Tidak tak jadi apa nama, nentu dengan pak mentua. Kan? Main dam. Ustaz jam akhir dah cerita kan. Cuba tengok ni, makan ni, kan? Makan. Kan? Ni tengok haji, mak haji. Dia kata nak haji. Haji ya banyak, mayang segan. Kawan ni makan banyak, dia kata makan dia banyak, kerja segan. Pakat dia pukul hang aku, tak jadi tuan-tuan. Jadi kita minta pemimpin kita supaya menyuruh kepada kebaikan, perkara khairat, dan juga dialah yang melakukannya dulu. Kemudian pencegah kemungkaran sambil menjauhinya. Dia mencegah kita, mencegah rakyatnya daripada melakukan kemungkaran, dan dialah orang yang pertama menjauhkan diri daripada perkara mungkar. Perkara mungkar. Kan? Kita tak bagi anak kita buat apa tuan-tuan. Kita jangan buat. Tapi kalau kita tunjuk dekat dia tuan-tuan, tak jadi. Gitu. Pemimpin pun sama tuan-tuan. Ni doa kita ni. Sambil dalam khatam Quran ni. Kemudian dia kata, penjaga batas-batasmu sambil sentiasa berada di atas ketaatan kepadamu serta saling memperbaiki dan menasihati antara satu sama lain. Nasihat menasihati antara satu sama lain. Kalau kawan ni salah, orang ni tegur dia. Kalau kawan ni betul, kawan ni kata puji dia. Alhamdulillah. Ikut dia. Macam kita. Dalam rumah kita suami isteri. Hidup suami isteri, suami jangan tunjuk ego. Isteri pun jangan tunjuk ego. Kalau kata kita, isteri kita silap, suami tegur, isteri dengar. Kalau suami silap, isteri tegur, suami dengar. Jangan kita ego. Begitu juga dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak boleh memberi pandangan kepada kita. Kalau pandangan itu yang betul, maka dengar. Sebab tu Nabi SAW kata, dengar walaupun nasihat itu datangnya daripada seorang hamba Habsyi sekalipun. Sebab tengok kepada kebaikan kata-katanya itu. Bukan tengok kepada rupa parah dia. Kan? Rupa parah dia. Macam kita lah. Orang hia masuk dalam rumah kita, dalam kampung kita, tegur kita, hai haji tak boleh buat macam ni. Kita kena kata apa? Nak kata apa tu haji? Hang pun duduk tak ada negara. Mai dia tegur kami kan. Kita itulah. Sebab kita ego. Kita ego. Dia mai cari tong dalam tuan cari pinang dalam kampung. Kalau cari, kita kecoh dia. Dia kata, Tuan Haji, jangan buat macam ni. Kita kata gitu. Dia kata, tak boleh, ini salah ni. Allah marah sama Tuan Haji buat macam ni. Kita kata, hang pun tak ada negara. Mai duk ajak aku dalam kampung. Kita duk kata gitu sebab kita ego tuan-tuan. Ego. Kan? Tapi
sikit lah tuan-tuan. Mereka kata lah ni tuan-tuan, tanam pinang. Kalau kawasan mana ada banyak, minta maaf lah bukan nak ni. Dia kata orang Rohingya ni tanam pinang. Dia kata kaya lah. Mereka beli semua. Makan pinang, Allahuakbar. Tak makan nasi, tak apa, makan pinang. Sirih jangan semua habis. Dia makan, Allah. Tak apa lah dia nak makan sirih tuan-tuan. Allah. Dia pun saudara kita. Saudara kita. Dia kata, Ustaz cak sembang pandai datang tu. Cuba pergi dekat dia, tengok dia pun sama sama kita. Kan? Manusia tuan-tuan. Cakap boleh, tapi hati tengok kepada. Bila kita nak cakap, kita laksana tak? Tadi kan? Laksana tak tuan-tuan? Kan? Suruh orang kita, Ustaz medan mengajar, tuan-tuan hendaklah ihsan kepada binatang. Ihsan kepada binatang. Dia pergi kedai kucing main duk bawah sepak. Pium. Tak jadilah tuan-tuan. Tu Allah nak uji kita setara mana kita. Gitu. Cakap memang mudah, Baik. Maka kata musannif lagi, dia kata orang yang membaca doa hendaklah memulakan dan mengakhiri doanya dengan mengucapkan. Tadi orang yang baca doa tadi, kita khatam Quran tadi, kita mula dan kita tutup ni. Dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya segala puji bagi Allah. Ini nak mulakan dan nak tutupkan, semua puji bagi Allah. Tuhan sekalian alam dengan pujian sebanyak nikmatnya dan setara dengan kurniaannya. Kemudian ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana engkau limpahi salawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Berkatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana engkau berkati ke atas Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ni salawat Ibrahimiyah ni. Ni salawat yang paling afdal lah, nak kata para ulama, yang paling baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling afdal. Baik, habis tuan-tuan. Kemudian permasalahan yang kelima, iaitu memulakan bacaan baru. Apabila dia selesai khatam Quran, sunat baginya memulakan bacaan baru selepas itu. Amalan ini amat disukai oleh salaf dan khalaf, dan mereka berhujah dengan hadis Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul a'mali al-hallu war-rihlatu. Qila wa ma huma? Qala iftitahul Quran wa khatmuhu. Dia kata, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amalan adalah al-hallu dan ar-rihlah. Baginda ditanya apa maksud kedua-duanya, baginda menjawab memulakan bacaan Quran dan mengkhatamnya. Hak ni macam mana tuan-tuan? Hak ni bila kita nak khatam. Bila kita khatam, kita baca habis kan. Kemudian kita mula tu dengan 5 ayat daripada suratul Baqarah tu. Kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Hak tu yang kita duk buat tu kan. Baik, hadis ini tuan-tuan, ni yang ulama ni, ada orang mengkaji hadis tersebut. Maka dikatakan hadis ini, dikatakan kalau tak silap saya lah, hadis ni dhaif kalau tak silap saya lah. Seperti mana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebab dia kata menurut pengkajian dia terdapat perawi yang bernama Bashar bin Husain Al-Asbahani, kalau tak silap saya. Dia ni merupakan dia tidak mencapai taraf sahih tuan-tuan. Dia tidak mencukupi syarat perawi yang sahih tuan-tuan.
Jadi tak apalah, kita sebagai fadhail amal lah, kita duk buat tu, kita baca khatam Quran tu kan. Kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca 5 ayat Ustaz lah, lalu kita baca 5 ayat daripada suratul Baqarah. Kemudian kita baca doa khatam Quran. Kita baca doa khatam Quran. Tapi kalau tak ni pun tak apa tuan-tuan, tak apa. Bukan kata wajib, kita bukan niat kita wajib. Gitu. Gitu. Boleh kau tuan-tuan? Boleh. Sikit lagi lah. Kita tunggu sampai Aisyah dah. Baik, kemudian bab yang baru, adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Ni adab. Hak yang tadi terhadap pembaca-pembaca Quran. Hak ni adab keseluruhan. Seluruh manusia terhadap Al-Quran. Maka kata musannif, sebuah hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Tamim Ad-Dari. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Artinya agama adalah nasihat. Agama ni adalah nasihat. Kami bertanya kepada siapa? Jawab baginda, kepada Allah, kan, kepada kitabnya, kepada rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh mereka. Maka kata ulama radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum berkata, nasihat kepada kitab Allah itu ialah mengimani. Ni tengok di sini dia kata, iaitu yang kata ad-dinun nasihat ni kepada kitabnya itu apa dia? Iaitu mengimani yang ia adalah kalam Allah Ta'ala dan dia yang menurunkannya. Kita beriman bahawa yang kata Quran ni adalah kalamullah, kalamullahil mu'jiz, kalam Allah yang mu'jizat, yang mempunyai mu'jizat, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu zaman kerajaan Abbasiyah kot, kalau saya silap saya lah, kan Imam Ahmad bin Hanbal lah, kalau tak silap saya, masa tu dia perdebatan. Waktu tu kerajaan di situ dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah, kalau tak silap saya lah, yang mengatakan bahawa Quran itu adalah makhluk. Kemudian ditanya kepada Imam Ahmad, Quran itu apa? Kata Imam Ahmad, sesungguhnya kalam itu kalam Allah. Jadi tak puas hati, sehingga ditibai dan sebagainya, dipenjarakan tuan-tuan. Ni perbahasan hak tu perbahasan hak tu. Sikit saja, sikit saja, tapi memberi implikasi yang besar, memberi implikasi yang sebab. Pada kita ahli sunnah wal jamaah ini tuan-tuan, sesungguhnya bahawa Al-Quran itu ialah kalamullah, kalam Allah, gitu. Baik, maka dia diserupai oleh mana-mana kalam makhluk dan mereka semua tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengannya. Ni, Quran ni dia bukan macam kalam manusia, kan? Walaupun hang pemidato yang terbaik di dunia sekalipun, kata-katamu itu dapat mempersonakan orang, tetapi kalam kamu itu, kata-katamu itu tidak boleh dibandingkan dengan Quran. Tak boleh. Quran ni Allah mulia tuan-tuan. Mulia. Sebab tu banyak kajian buat tuan-tuan, banyak. Bukan takat orang Islam, bahkan yang paling banyak orang bukan Islam. Kajian di University of Boston, kalau tak silap saya, buat bagaimana Quran ni, mendengar Al-Quran, dengar je, tak faham pun. Orang yang tak faham bahasa Arab, orang yang bukan orang Islam, dia ambil dalam 10 orang ke berapa belas orang sampel untuk sebagai ni lah, responden dia tu, dipasang kepada mereka. Dia nak tengok dari segi emosi dia orang. Tengok 65% mengatakan dia rasa lain. 65% mengatakan lain macam dia kata. Rasa dengar tenang hati. Tuan-tuan, itu orang tak beriman, tak faham pun. Tak faham. Kan? Rasa Allah asyiknya dengan Quran. Macam kita lah tuan-tuan, naik kereta buh lagu Hindustan. Daripada Jitera sampai Kuala Lumpur boleh pasang lagu Hindustan, tak sangar lah kita. Kereta asyik. Tak ada boleh banding pun tuan-tuan lagu Hindustan dengan dengan Quran ni. Tak boleh banding tuan-tuan.
Walaupun yang menyanyi lagu Hindustan tu Udit Narayan sekalipun, kita tak boleh banding kan. Dengan orang Tok Imam kampung Pulau Maharaja ya, dia baca Quran tapi menang kat Tok Imam Pulau Maharaja lagi. Makna kata Quran itu tuan-tuan mempunyai mukjizat yang amat besar. No, atau dia kata kalamullah, no. Baik. Kemudian dia kata nasihat kepada kitab Allah Ta'ala ialah memuliakannya, membacanya dengan betul, mengelokkannya, khusyuk ketika dibaca, menyempurnakan sebutan huruf ketika membacanya, mempertahankannya daripada takwilan golongan yang terpesong dan serangan golongan pemfitnah. Ya? Kita nak sebut baca Quran, baca bagi elok. Sebutan baca bagi elok. Jangan baca sopa dengan apa nama? Baca macam lebong, tak mau. No, tak mau. Baca bagi elok. Sebut bagi elok. Kan ra, kan ain, kan ghin, fa, qaf. Bukan qaf nah. Dulu kita nak menyanyi qaf. Fa, qaf, kaf, lam, mim. Kan? Jangan buka qaf, qaf. Nah, huruf qaf. Kan? Kadang-kadang kita nak sebut tak ada gigi, tak jadi tu. Nak sebut huruf sin, tak jadi. Kan? Tak apa tuan-tuan. Setakat mana kita mampu. Ya. Sebab tu waktu kita ada gigi ni tuan-tuan, baca Quran bagi banyak dan hilang satu gigi je tuan-tuan. Dia sebut tak, dia gelong lah. Dia gelong lah tuan-tuan. Dia macam ranting mutu, spok mutu. Kalau dia patah satu, dia jadi dia lain, dia elemen dia lari. Dia macam tu gigi kita ni, fungsi Allah Ta'ala buat gigi kita ni. Kajian dibuat bukan cakap saja ustaz melawak ataupun mana penceramah tak. Berdasarkan kepada kajian dibuat oleh fakulti pergigian dengan fakulti Quran, melihat bagaimana susunan gigi ni dia tengok kepada makhraj huruf tu. Dia tengok, dia buat kajian. Bila satu hilang tak jadi tuan-tuan. Dia ni lain lah sebutan dia. Tak percaya macam kita baca gigi, macam gigi palsu. Kan, mula-mula kita buh gigi palsu lah. Nak sebut sad dengan sin. Tak boleh tebal lah kan. Bukan senang. No, bukan senang. Sebelum kita nak asah tu. Nak asah. Kan. Ra tu rasa Allah ra. Kha. Bukan senang. Tu dia kata baca bagi elok. Sebutan hurufnya bagi elok. No? Baik. Kalau dulu, kalau hari ni kan kita dah tengok dalam ni sikit kita tuan nak habis dah. Kita dah tengok hari ni artis duk teguk menteri. Kan sebutan bahasa Inggeris kan. Bahasa menteri kata dog. Dia kata not dog. Kan? Dog. Apa? Dog. Kan? Kita tu bahasa Inggeris bukan akademik kira pun. Quran ni patut lagi tuan-tuan. Sepatutnya dia tengok orang tak macam dia patut buat. Bukan tak kena macam tu. Dia kena buat TikTok juga. Not ra. Sebut gitu. Kan? Sebut gitu. Patutnya kenapa betul itulah. Tuntutan Quran. Kemudian dia kata mempertahankan daripada takwilan golongan yang terpesong dan serangan golongan fitnah. Yang ni takwilan, pemahaman penafsiran orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Tafsir Quran ni dia bukan boleh senang-senang ikut. Kalau ikut dari segi pandangan saya tak boleh gitu tuan-tuan. Dia kena ikut apa yang telah dikatakan oleh para mufassir. Nak menjadi penafsir Quran ni kena ada ciri-ciri ilmunya, kriteria-kriterianya, faham balaghah, kena tengok dia segi sudut. Dia tak boleh mic. Kalau ikut ayat ni boleh. Kan? Boleh. Ni boleh. Ni tak boleh. Ni tak boleh. Jadi itulah macam ajaran sesat lah tuan-tuan. Banyak ajaran sesat kan. Tu tafsir ayat Quran gini sampai masyarakat ni. Berani depa tuan-tuan. Dan golongan penfitnah, orang yang fitnah agama, memfitnah agama. Baik. Kemudian katanya lagi nasihat kepada kitab Allah Ta'ala juga ialah membenarkan kandungannya, patuh kepada hukum hakamnya. Wallahu a'lam. Jadi saya ni kata ada majlis tahlil Ustaz. Buat di mana? Di rumah. Buat sini. Ya. Ta'ziah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganjaran
kebaikan sebagai orang yang bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf lah kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, terguris hati dan sebagainya. Baik. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan salatul asy. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل اهدنا صراطك المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الفائزين والناجحين في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.